Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Baik, masih lagi dalam tema 8, damainya bumiku. Unit 24, lestarikan keindahan alam. Pada sesi pembelajaran yang lepas, telah saya nyatakan apa maksud lestari. Jadi tak perlulah saya ulang lagi. Baik, seperti biasa, kita akan mantapkan kemahiran mendengar dan bertutur serta kemahiran membaca kamu. Pada akhir sesi pembelajaran nanti, kamu perlu menyatakan 4 langkah untuk menjaga kualiti udara. Dan yang kedua, kamu perlu menjawab 4 soalan pemahaman berkaitan teks berita Bas Mesra Alam. Berkaitan teks berita yang bertajuk Bas Mesra Alam. Tanpa membuang masa, terus ke muka surat 135 buku teks bahasa Melayu kamu. Dan kamu akan dapat lihat ada satu peta bulatan. Ni nama dia peta bulatan. Bertajuk Segar Tanpa Asap. Jadi pada peta bulatan itu, ada sebuah ke sebiji tayar. Kita minggu lepas kita belajar penjodoh bilangan. Tayar ni sebuah tayar ke sebiji tayar? Ingat balik, kalau sebiji ni untuk benda yang kecil. Untuk benda yang kecil lah, sebiji. Sebiji buah. Dia tak panggil sebuah pisang, sebuah durian. Tidak. Dia sebiji durian, sebiji anggur. Benda-benda yang kecil. Kalau tayar ni sebiji tayar ke sebuah tayar? Sebuah tayar lah. Baik. Apa yang kamu dapat lihat dalam tayar itu, kalau kamu tengok ada tulisan, yang ini damainya negara kita. Warga bumi tidak menangis lagi. Tanpa asap hidup sejahtera. Wajah ceria, hati gembira. Yang ditandakan itu sebenarnya cogan kata. Cogan kata sahaja dalam tayar ni lah. Baik. Di tengah-tengah tayar itu. Di tengah-tengah tayar itu, kalau kamu tengok, ada kenderaan bergas asli. Kejap, tak nampak warna purple ni. Berwarna biru pula. Alamak. Bolehlah nampaklah sikit ke. Okey. Apa ni? Yang pertama, kenderaan bergas asli. Yang kedua, teknologi moden. Yang ketiga, kawasan larangan merokok. Dan yang keempat, tindakan penguasa. Baik, apa benda? Apa benda yang saya sebut ni? Apa benda kenderaan bergas asli, teknologi moden, kawasan larangan merokok, tindakan penguasa? Apa benda tu? Sebenarnya yang saya sebut itu, yang saya nyatakan itu sebenarnya langkah atau cara untuk menjaga kualiti udara. Ataupun langkah untuk mencegah daripada pencemaran udara berlaku. Yang pertama, gunakan kenderaan bergas asli. Bila guna kenderaan bergas asli ni, asap yang dihasilkan itu kurang tercemar daripada kenderaan biasalah. Kenderaan yang menggunakan bahan bakar seperti petrol ataupun diesel. Guna gas asli lebih bersih lah berbanding daripada gas biasa, bahan bakar biasa seperti petrol dan diesel. Yang kedua, cara untuk cegah pencemaran udara daripada berlaku ialah teknologi moden. Apa yang dimaksudkan dengan teknologi moden? Maksudnya
aplikasikan, gunakan teknologi untuk mengurangkan sisa pencemaran ataupun sisa bahasa lain sisa ni, aduh, tak datang pula. Apa saya nak cakap ni Kejap, saya tengah fikir. Kejap Sisa. Apa sisa? Masya Allah, tak datang pula. Sisa. Sisa hasil kilang. Bila guna teknologi moden ni, sisa yang dihasilkan tu bukan lebih bersih, dia kotor juga sebenarnya. Maksudnya pencemaran itu kurang berbanding gunakan teknologi biasa. Jadi kita kena terapkan, kena gunakan, aplikasikan teknologi moden terutamanya pada kilang-kilang yang memproses sesuatu lah. Kalau kamu tengok gambar tu pun keluar asap. Jadi asap ni kotor lah. Jadi bila kita guna teknologi yang lebih moden, yang lebih mesra alam ataupun teknologi hijau, dia punya sisa yang terhasil daripada proses itu lebih kurang pencemaran dia berbanding guna teknologi biasa. Saya harap kamu fahamlah sisa tu apa. Sisa ni benda lebih lah. Macam mana saya nak cakap sisa ni apa? Kamu carilah sendiri. Kamu buka kamus Dewan. Jadi kalau kamu buka kamus Dewan atau kamu Google, kamu boleh tengok apa perkataan lain bagi sisa. Sisa. Yang ketiga, langkah yang ketiga, wujudkan kawasan larangan merokok. Maksudnya, senang cerita, di mana-mana tempat awam, tak kisahlah di mana, dalam shopping kompleks ke, dalam pasar raya ke, dalam shopping kompleks pasar raya. Macam sama je. Tak apalah. Maksudnya di tempat awam, jadikan tempat itu kawasan larangan merokok. Kawasan larangan merokok ni termasuklah vape lah. Termasuk vape, apa-apa benda yang menghasilkan gas yang tidak baik lah. Rokok ke vape ke pot ke apa-apa benda tu lah. Jadi kawasan awam jangan benarkan sesiapa pun merokok. Jadi bila tak ada orang hisap rokok dekat situ, maksudnya hasilnya kesan dia udara di situ lebih bersih. Itu cara yang ketiga. Baik, yang keempat, tindakan penguasa. Apa yang dimaksudkan tindakan penguasa itu? Maksudnya sesiapa yang melakukan pencemaran, seperti kalau kita tengok dalam gambar itu macam kebakaran. Kita boleh kata pembakaran terbuka ataupun pembakaran hutan yang disengajakan. Jadi siapa-siapa yang buat pembakaran terbuka yang haram, perlu diambil tindakan. Siapa yang boleh ambil tindakan ni? Penguasa. Pihak penguasa. Jadi mereka perlu mengenakan tindakan kepada mereka yang bersalah. Itu maksud dia tindakan penguasa. Bukannya bakar sampah, bakar hutan, bakar kayu apa semua tu tidak dikenakan apa-apa tindakan. Bila tidak dikenakan apa-apa tindakan, jadi itu sebablah makin ramai orang yang melakukan pembakaran terbuka. Baik, itu 4 cara atau langkah untuk menjaga kualiti udara yang dinyatakan pada peta bulatan ini. Baik, kita tengok pula dekat luar kawasan Tayar tu. Apa benda dekat luar kawasan Tayar tu? Yang pertama, udara bersih. Tak nampak? Baik, udara bersih. Yang kedua, tumbuhan segar. Ketiga, kurang jerebu. Keempat,
tanpa karbon monoksida. Baik. Apa benda pula 4 benda yang berada di luar tayar ni? Ini ialah kesan positif. Kelebihan atau kebaikan yang diperoleh sekiranya kita menjaga kualiti udara ataupun kita mengelak daripada melakukan pencemaran udara. Ini kesan dia. Yang pertama, udara bersih lah. Bila tak ada orang kotor kat udara, udara bersih lah. Yang kedua, tumbuhan akan hidup lebih subur. Tumbuhan akan lebih segar. Sebab udara bersih. Yang ketiga, jerebu. Kurang jerebu. Ataupun tak ada jerebu lah. Kalau tak ada orang bakar sampah, tak ada orang bakar hutan, tak ada orang bakar sawit, tak ada asap lah. Bila tak ada asap ni, tak ada lah jerebu. Itu cerita dia. Dan yang keempat, tanpa karbon monoksida. Karbon monoksida telah saya nyatakan sebelum ini. Karbon monoksida ni gas apa? Salah satu gas yang beracun lah. Yang terhasil dia dihasilkan ataupun dia terhasil daripada kesan bahan api. Kesan bahan bakar tu. Kamu belajar sains, kamu mesti tahulah. Jadi ini berkaitan cara untuk menjaga kualiti udara di persekitaran kita. Jadi saya harap kamu fahamlah apa yang diterangkan, apa yang dijelaskan kepada kamu berkaitan peta bulatan ini. Seterusnya, selak ke muka surat 136 dan kamu dapat lihat ada satu teks berita bertajuk Bas Mesra Alam. Bas Mesra Alam. Jadi apa yang perlu kamu buat adalah seperti biasa, bacalah teks berita ini, fahamkanlah teks berita ini untuk kamu mencari jawapan, memikirkan jawapan kepada 4 soalan yang berada di sebelah kanan teks berita itu. Baik. Soalan pertama, apakah tujuan bas elektrik dicipta? Jawapan dia ada pada teks. Soalan kedua, huraikan secara ringkas berkaitan karbon monoksida. Ceritakan sedikit berkaitan gas karbon monoksida. Yang ini kamu perlu lakukan carian. Kamu kena cari apa benda karbon monoksida ni. Tadi saya ada ceritakan sedikit berkaitan karbon monoksida. Tapi itu belum mencukupi lagi untuk menjawab soalan 2 ini. Baik, yang ketiga, nyatakan jarak maksimum bas elektrik ini boleh bergerak setelah dicas penuh. Maksudnya kamu kena cari jawapan bas ni berapa jarak yang paling jauh dia boleh pergi lepas dicas penuh. Macam tu. Baik, soalan yang terakhir, bas elektrik dengan bas biasa, manakah menjadi pilihan kamu? Mengapa? Baik, antara bas biasa dan juga bas elektrik, yang mana kamu suka? Yang mana kamu nak naik? Yang mana kamu lebih sukalah, kamu lebih cenderung untuk naik lah. Antara bas elektrik dan bas biasa. Kalau bas elektrik, cakap bas elektrik dan mengapa? Kenapa kamu kata kamu suka bas elektrik? Kalau kamu kata kamu suka bas biasa, bagi tahu kenapa kamu pilih bas biasa. Sebenarnya soalan nombor 4 ini pun jawapannya pun ada sebenarnya dalam teks berita ini. Cuma kamu perlu olah. Kamu kena pandai olah. Jadi untuk menjawab keempat soalan pemahaman ini, kamu kena fahamlah teks berita ini. Jadi baca dan fahamkan.
Dan dalam masa yang sama, dalam kesempatan ini, pada kesempatan ini saya nak sentuh sedikit berkaitan format penulisan karangan jenis berita. Tak banyak pun. Ini pun kita telah belajar, cuma nak ingatkan balik. Yang pertama, yang pertama ni Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni apa ni? Ni tempat lah. Nama tempat berlakunya sesebuah perkara itu. Kamu nak cerita pasal apa? Macam ni dia cerita pasal bas elektrik. Benda bas elektrik ni berlaku di mana? Kuala Lumpur. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, mesti ada tarikh. Dieja sebeginilah. Huruf pertama sahaja. Bulan tu, ejaan bulan tu, huruf pertama sahaja huruf besar. Yang lain huruf kecil. Tengok contoh. Kemudian ada tanda sempang. Ini sahaja. 3 ni sahaja format untuk menulis karangan jenis berita. Baik. Yang lain, tulis sahaja macam biasa. Karang sahaja macam biasa. Itu format lah. Format penulisan karangan jenis berita. Yang penting kamu jawab 4 soalan tu. Jawab ke 4 soalan tu. Baik, itu sahaja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Jadi, saya harap apa yang diterangkan, apa yang dijelaskan pada kamu, kamu dapat faham dengan baik. Dan segala tugasan yang diminta untuk kamu laksanakan, kamu dapat buat dengan baik. Jadi kita berjumpa pada sesi pembelajaran akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.